Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Diploma Pasca Siswaza Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam Semester 1 bagi subjek Undang-Undang Keluarga Islam PPPK 5453 akan melakukan perbentangan bagi tugasan berkumpulan yang bertajuk Nikah Fasid, Faktor dan Kesannya. Sebelum memulakan perbentangan, sekalian penghargaan buat tenaga pengajar Puan Nurhuda binti Roslan, Ustazah Cik Maria Ahmad dan juga Dr. Jazilah binti Muhammad Saad alias Mak Saud. Baiklah, saya Nur Waida binti Aziz, nama metrik P120917 akan memulakan perbentangan pada hari ini. Baiklah, saya mulakan perbentangan dengan abstrak. Nikah fasik adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu daripada syarat-syarat nikah yang diatur dalam syariat Islam. Dari sudut hukum agama, syarat-syarat nikah terbahagi kepada 4 bentuk yang mana syarat ini perlu ada pada setiap rukun. Dan berkata lain, jika memenuhi syarat, maka perkahwinan itu sah dan jika sebaliknya, maka ia batal. Di Malaysia, hukum syarak berkaitan dengan munakahat diterjemahkan dalam bentuk proses dan juga prosedur yang teratur untuk menjadi satu garis panduan kepada masyarakat. Dan artikel ini menggunakan metod kualitatif bagi menganalisis tentang permasalahan nikah fasid, faktor dan kesannya bagi menghadapi isu-isu permasalahan yang wujud berkaitan dengan pernikahan. Kita teruskan dengan pengenalan. Pernikahan merupakan suatu perkara yang amat penting di sisi Islam yang mana ia merupakan asas kepada pembentukan sebuah keluarga, seterusnya masyarakat dan negara. Dan jika dilihat, hampir semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini jika hendak memperbanyakkan keturunan adalah melalui proses pernikahan. Dan sama hal juga dengan manusia yang mana diberi kelebihan berbanding makhluk yang lain dalam melangsungkan keturunan melalui wadah pernikahan yang sah, melalui upacara ijab qabul dan sebagai lambang saling meredai dan juga kehadiran saksi yang menyaksikan sepasang lelaki dan wanita saling terikat melalui akad pernikahan yang mulia. Namun, banyak perkara yang perlu dilihat yang menjadikan perkahwinan itu putus di tengah jalan dan di antara salah satu penyumbang kepada perkara ini adalah melalui nikah yang tidak sah, iaitu pernikahan yang fasid. Pernikahan yang tidak sah ini juga perlu dilihat dari segi faktor yang menyumbang serta kesannya kepada sabit nasab anak kepada ayah maupun dari segi undang-undang negara. Kita teruskan dengan definisi akad nikah. Nikah fasik adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu daripada syarat-syarat nikah yang diatur dalam syariat Islam. Contoh yang dapat difahami yang membawa kepada pernikahan yang fasik adalah jika seorang suami melakukan pernikahan sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan akad nikah kerana sudah mempunyai 4 isteri sekalipun salah satu dari keempatnya itu adalah dalam iddah. Dan pernikahannya dilakukan atas dasar penipuan dengan memalsukan identitas diri, mengaku masih bujang sedangkan sudah terikat dengan pernikahan dengan orang lain atau juga menyembunyikan aib daripada calon pasangannya juga boleh dikategorikan sebagai nikah fasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Ruslan, nombor metrik P120920. Baik, jadi insyaAllah saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk objektif pernikahan. Seterusnya saya ingin meneruskan pembentangan dengan menceritakan serba sedikit mengenai objektif pernikahan. Antara objektif pernikahan yang saya ingin sentuh di sini adalah pernikahan itu sendiri dapat memenuhi keperluan dan fitrah manusia. Seperti mana yang kita tahu, manusia mempunyai fitrah yang tersendiri iaitu berkeinginan secara seksual. Kaum lelaki menginginkan kaum wanita, begitu juga dengan sebaliknya. Maka Islam tidak melarang perkara tersebut, malah meraihkan perkara tersebut. Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarul syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, iaitu wahai para pemuda, jika sesiapa di kalangan kamu mampu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Di sini Islam menggalakkan bagi mereka yang mampu untuk berkahwin, maka kahwinlah bagi memenuhi keperluan tuntutan fitrah itu sendiri. Yang seterusnya, antara objektif pernikahan yang lain adalah pernikahan dapat memelihara manusia daripada kemerosotan dan juga keruntuhan akhlak, serta dapat memelihara generasi manusia yang sejahtera.
Seperti mana yang kita tahu, manusia ini telah pun mempunyai fitrah, iaitu berkeinginan secara seksual. Maka jika perkara tersebut tidak diraikan, bahkan jika dilarang, ia akan menggalakkan manusia untuk membuatkan perkara-perkara yang telah dilarang di sisi syarak, seperti melakukan persetubuhan luar nikah, dan ianya akan dapat memberikan kesan yang negatif ataupun implikasi yang negatif, seperti lahirnya anak tidak asal taraf dan sebagainya. Dan seterusnya saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai kategori perkahwinan. Kategori perkahwinan terbagi kepada dua, iaitu nikah sah dan juga nikah tidak sah. Nikah sah adalah nikah yang bermaksud memenuhi tuntutan-tuntutan syarak seperti rukun-rukun pernikahan dan juga tuntutan undang-undang. Manakala nikah tidak sah ini adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukun syarak ataupun tidak memenuhi tuntutan undang-undang. Dan jumhur ulama juga berpendapat bahawa nikah tidak sah ataupun nikah batil itu merupakan satu istilah yang sama sahaja. Yang seterusnya saya ingin membincangkan berkenaan dengan perkahwinan yang tidak sah menurut syarak maupun dari segi undang-undang. Antara contoh yang saya ingin bawakan di sini adalah mengenai nikah sindiket. Nikah sindiket ini mempunyai elemen-elemen yang bertentangan bukan sahaja dari sudut hukum syarak, malahan ianya juga bertentangan dari sudut undang-undang. Baiklah, sebagai contoh, nikah sindiket ini dapat dikaitkan dengan nikah di Thailand dan sebagainya, yang mana tidak semua tempat di Thailand itu mempunyai juru nikah yang sah. Maka di situ mempunyai elemen-elemen yang bertentangan dengan hukum syarak. Malahan bernikah di Thailand itu juga merupakan salah satu kesalahan dari sudut undang-undang itu sendiri. Baiklah, antara contoh yang lain adalah perkahwinan muta'ah ataupun didefinisikan sebagai kahwin secara kontrak. Ini merupakan salah satu perkahwinan yang dilarang oleh syarak. Yang seterusnya adalah kahwin lari. Kahwin lari bukan saja boleh didefinisikan kahwin di selatan Thai ataupun di negara-negara lain. Bahkan ianya juga boleh berlaku di dalam Malaysia itu sendiri, yang mana pernikahan tersebut mungkin tidak mendapat kebenaran pendaftar perkahwinan mukim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Fidaus bin Zakaria, nombor metrik P120905. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor berlaku pernikahan fasik. Jadi seperti mana yang kita tahu, pernikahan fasik berlaku apabila salah satu syarat sah nikah tidak dipenuhi dan perkahwinan ini wajib difarakkan. Oleh itu, faktor yang pertama iaitu faktor wali enggan mengahwinkan anak perempuannya dengan pilihan lelakinya. Seperti mana kita tahu, wali merupakan salah satu rukun nikah dan tanpanya pernikahan adalah tidak sah. Manakala menurut mazhab Syafi'i, kedudukan seorang wali dianggap penting lebih lagi untuk menentukan sah taraf suatu pernikahan atau sebaliknya. Isu yang sering terjadi mengenai keengganan wali ini iaitu isu sepupu ataupun tidak setaraf. Disebabkan wali beranggapan bahawa lelaki yang dipilih oleh anak perempuannya tidak boleh menjamin masa depan anaknya. Disebabkan keengganan wali, pasangan ini mengambil jalan mudah yang menyebabkan perkahwinan mereka menjadi fasik, seperti kahwin lari, berkahwin di Thailand tanpa wali yang sah dan sebagainya. Kita boleh rujuk kepada kes Husin v Sa'ayah dan Mak Hasam 1992 dalam Jurnal Hukum Jilid 1, yang mana kes ini untuk membuktikan bahawa wali enggan memberi keizinan kepada pasangan tersebut untuk berkahwin. Pasangan ini telah melangsungkan perkahwinan mereka di Thailand dan mahkamah telah memutuskan bahawa perkahwinan ini tidak sah kerana tiada bukti yang menunjukkan bahawa keizinan wali telah diperolehi terlebih dahulu ataupun keengganan wali untuk memberi izin pernikahan mereka. Faktor yang kedua iaitu faktor individu. Pernikahan fasik juga boleh berlaku kepada faktor individu itu sendiri. Individu yang terbabit ternyata mempunyai pilihan sama ada untuk menjalani upacara pernikahan yang telah ditetapkan dengan prosedur ataupun memilih untuk mengenepikan prosedur yang sedia ada. Situasi ini sering berlaku dalam perkahwinan yang berbentuk poligami. Dalam undang-undang keluarga Islam, beberapa negeri ada memperuntukkan bahawa persetujuan isteri perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum suami boleh berkahwin lagi atau berpoligami. Namun, ada individu yang mengambil jalan mudah untuk berkahwin tanpa melalui proses yang sedia ada. Mereka telah melangsungkan perkahwinan mereka di luar negara seperti di Thailand, Indonesia dan negara-negara lain. Perkara ini telah menimbulkan banyak masalah kepada mahkamah untuk mengesahkan sama ada pernikahan yang dibuat itu sah ataupun tidak. Jika pernikahan ini tidak berlandaskan hukum syarak, oleh itu perkahwinan ini boleh dianggapkan pernikahan fasik dan wajib difarakkan. Faktor yang ketiga iaitu pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kesan yang berlaku akibat daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan adalah berlakunya kes kaluat, kemudian berlakunya persetubuhan luar nikah.
dan seterusnya boleh terjadinya perempuan itu hamil disebabkan oleh persetubuhan luar nikah. Oleh itu, demi menyembunyikan hal kehamilan ini daripada pihak keluarga dan mengelakkan perspektif negatif daripada masyarakat, mereka membuat keputusan untuk melakukan perkahwinan yang tidak mengikut prosedur dan terjadinya pernikahan fasik. Faktor yang terakhir iaitu faktor media massa. Perkara ini biasanya diatur oleh kumpulan tertentu yang bermatlamat untuk mencari keuntungan. Kumpulan ini akan mencari pelanggan dan kemudiannya akan ada kumpulan yang lain yang menguruskan saksi pernikahan, dokumentasi, kad nikah palsu dan lain-lain yang berhubung dengan akad nikah. Seterusnya mereka akan mengiklankan perkhidmatan mereka seperti khidmat bantuan nikah di Thailand ataupun nikah sindiket di laman-laman web yang tertentu. Secara tidak langsung, ianya memberi laluan yang mudah untuk pasangan yang terdesak dan juga terjebak dengan perkara kes yang berkaitan persetubuhan luar nikah. Disebabkan kehamilan daripada kes persetubuhan luar nikah, mereka mengambil jalan mudah untuk bernikah di luar negara tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Bindeng. Nombor metrik P120912 akan meneruskan pembentangan pada tajuk pembubaran nikah fasik. Proses pembubaran nikah fasik ini boleh berlaku pada dua cara, iaitu melalui memfailkan kes ke mahkamah dan secara persendirian oleh pasangan suami isteri tersebut. Menurut peruntukan undang-undang Islam, bagi pasangan suami isteri yang telah menyadari bahawa perkahwinan mereka itu ternyata fasik, perlulah melaporkan dan membuat permohonan pembicaraan di mahkamah syariah di negeri yang mereka tinggal. Berdasarkan Seksyen 11 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut hukum syarak untuk menjadikan ia sah. Peruntukan ini digunakan bagi suatu perkahwinan yang dinyatakan fasik atau terbatal disebabkan orang ahli tidak mendapati rukun-rukun nikah seperti tersilap wali dan sebagainya. Oleh itu, mana-mana pihak yang ingin memohon pembubaran perlu dah dimohon ke mahkamah syariah, dan mahkamah syariah telah meletakkan beberapa perkara yang penting dan perlu disertakan semasa permohonan dibuat. Antaranya ialah permohonan itu sendiri, afidavit sokongan, salinan kad undangan, sedia nikah dan surat pengesahan perkahwinan. Proses permohonan ini mengambil masa 2 minggu dan pendaftar akan meletakkan syarat kebutuhan perbicaraan dan surat saman juga akan diedarkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Seterusnya kita pergi kepada kes pembubaran nikah fasik. Antara kes-kes pembubaran nikah fasik yang kita boleh lihat di sini ialah kes Rosniza binti Mustafa melawan Abu Bakar bin Dawan pada 2013. Fakta kes, pemohon dan responden telah berkahwin pada 1 Mac 1996 dengan berwalikan hakim dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Pemohon pada masa itu adalah anak dara dan responden adalah berstatus sudah berkahwin. Dan pemohon tidak mengizinkan juru nikah yang tidak bertauliah menjadi wali hakimnya. Bapa pemohon masih hidup semasa akad nikah berlaku dan tiada sebarang wakalah dibuat, dan pemohon juga mendapati surat nikah adalah palsu dan tidak direkodkan. Oleh demikian, mahkamah mendapati bahawa 4 daripada rukun nikah telah dipenuhi, dan pada rukun kelima iaitu perwalian berlaku perselisihan fakta antara pemohon dan responden, iaitu pemohon menyatakan bapanya masih hidup ketika akad nikah itu berlangsung dan tidak memberi sebarang wakalah pada juru nikah, sedangkan responden menyatakan pernikah itu adalah berwalikan hakim. Oleh demikian, mahkamah telah membuat keputusan bahawa pernikahan antara pemohon dan responden ini adalah sebagai perkahwinan yang fasik, dan pernikahan tersebut tidak boleh didaftarkan di bawah peruntukan undang-undang. Hakim mahkamah juga memerintahkan supaya perkahwinan tersebut difarakkan dan mereka tidak boleh tinggal bersama sebagai suami isteri. Selain itu juga pensabitan persetubuhan yang berlaku antara pemohon dan responden adalah dikira sebagai persetubuhan syubhah. Anak-anak yang dihasilkan dari nikah tersebut boleh dinasabkan kepada kedua ibu bapanya. Baiklah, kita pergi kepada kes yang kedua, iaitu kes Muhammad Hafiz bin Muhammad Ishaq dan Rabiah binti Sabri yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Berdasarkan kes ini, pemohon 1 dan pemohon 2 telah berkahwin di wilayah Songkhla, Thailand pada 27 Januari 2011 yang mana berwalikan wali hakim. Sebelum pernikahan itu berlangsung, pemohon 1 telah mempunyai seorang isteri, di manakala pemohon 2 adalah seorang janda. Pada masa yang sama, wali nasab iaitu pemohon yang kedua, Rabiah binti Sabri itu merupakan saudara lelaki kandungnya berada di dalam majlis perkahwinan tersebut.
Dan isu yang dibangkitkan di sini adalah sah atau tidak perkahwinan pemohon-pemohon dan yang berdasarkan hukum syarak, dan pengesahan sama ada pernikahan tersebut berwalikan wali hakim ataupun wali nasabnya. Dalam hal ini, mahkamah telah mendapati bahawa kes wali asal bapanya pemohon telah pun meninggal, dan mahkamah juga mendapati susulan wali tersebut terdekat pemohon kedua adalah saudara laki kandungnya. Oleh itu, pernikahan tersebut haruslah berwalikan dengan wali nasab pemohon kedua, kerana wali nasab pemohon kedua berada di dalam majlis pernikahan tersebut. Tambahan pula, jarak tempat antara wali nasab tersebut tidak melebihi 2 marhalah. Mahkamah juga mendapati bahawa tiada lafaz wakalah wali daripada nasab kepada juru nikah. Disebabkan itu, mahkamah membuatkan keputusan bahawa salah satu daripada rukun nikah gagal dipenuhi berdasarkan hukum syarak, dan mahkamah memutuskan perkahwinan tersebut adalah perkahwinan fasik. Pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 adalah tidak sah dan perlu difarakkan dengan serta-merta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nuriza binti Wan Azman. Nombor matrik P120914. Saya akan menyambung pembentangan dalam kesan nikah fasik. Setiap perkahwinan mestilah daripada proses pernikahan yang betul dan sah. Jika tidak mengikut kepada proses yang telah ditetapkan, ia akan memberi kesan pada masa akan datang dan pelbagai masalah dan kesan akan timbul. Okey, kesan yang pertama iaitu kesan terhadap hukum syarak. Menurut hukum syarak, akad nikah terbagi pada 2, iaitu akad nikah yang sahih, iaitu cukup rukun dan syarat sah nikah. Dan kedua adalah akad nikah fasik, iaitu nikah yang tidak sempurna pada syarat sah nikah, dan nikah yang batil, iaitu nikah yang tidak sempurna pada rukun nikah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tidak ada perbezaan antara fasik dan batil, kerana hukum nikah ini adalah hukum dia haram. Dan suami dan isteri tidak mempunyai hak seperti hak yang wajib dapat melalui nikah yang sah, iaitu seperti hak mahar, nafkah, musaharah, iddah dan pensabitan nasab. Dan nikah fasik dan batil ni berlaku disebabkan oleh syarat sah nikah yang tidak sempurna. Okey, kesan yang kedua iaitu kesan terhadap status perkahwinan. Kesan ini biasanya dibuktikan jika seseorang itu kahwin di luar daripada Malaysia atau sepadan. Kesan ini berlaku apabila perkahwinan itu tidak didaftarkan di Malaysia dan akan mengundang banyak masalah jika wanita tersebut membuat keputusan untuk berkahwin lagi tanpa melalui proses perceraian dengan perkahwinan yang terdahulu dengan betul. Perkara ini jelas bahawa apa-apa yang dilakukan akan memberi kesan pada masa akan datang. Jika sesuatu perkahwinan itu berlaku di luar negara secara sah dari segi hukum syarak, atau jika perceraian di sepadan tidak sah, maka perkahwinan seterusnya adalah menjadi haram kerana perkahwinan sebelumnya tidak selesai dengan cara yang betul dan baik. Isu status perkahwinan ini memberi impak yang besar kepada wanita terutamanya. Ini kerana wanita perlu mempunyai surat nikah yang sah untuk mengenal pasti status perkahwinan tersebut dan status bakal anak yang akan dilahirkan. Wanita juga perlu mendapatkan surat cerai yang sah sebelum berkahwin dengan pasangan yang lain. Okey, kesan yang ketiga iaitu kesan kepada undang-undang. Perkahwinan yang tidak mengikut prosedur undang-undang akan dikenakan penalti undang-undang. Menurut Seksyen 39 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan bahawa seseorang juru nikah boleh dikenakan penalti tidak lebih daripada RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali sekiranya didapati bersalah kerana mengakad nikahkan atau melakukan sesuatu yang berupa akad nikah, sesuatu perkahwinan sedangkan dia tidak diberi kuasa. Dan bagi Seksyen 40 Akta ini memperuntukkan bahawa perkahwinan tanpa kebenaran boleh menyebabkan denda dikenakan terhadap pasangan yang akan bernikah dan juga juru nikah. Pasangan yang bernikah juga akan dikenakan penalti sekiranya didapati berkahwin atau melakukan sesuatu yang berupa akad nikah atau menjalani sesuatu acara akad nikah dengan sesiapa yang berlawanan dengan mana-mana peruntukan di bahagian 2 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Dan peruntukan ini terkandung dalam Seksyen 40(2) yang mengenakan penalti tidak lebih daripada RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali kepada pasangan yang didapati bersalah. Okey, kesan seterusnya, kesan terhadap anak. Perkahwinan yang fasik juga memberi kesan kepada status anak yang akan dilahirkan daripada hasil perkahwinan tersebut. Anak-anak ini tidak dapat didaftarkan kerana ibu bapa mereka tidak mempunyai sijil nikah yang sah. Disebabkan oleh perkara ini berlaku, ia akan menjejaskan semua aktiviti harian anak tersebut. Sebagai contohnya,
anak tersebut tidak dapat didaftarkan ke mana-mana sekolah kerana tidak mempunyai kad pengenalan. Selain itu, anak tersebut juga akan dinafikan haknya dalam tuntutan harta pusaka. Okey, kesimpulan bagi pembincangan ini adalah kesan bagi nikah fasik ini sangat besar kesannya dan menjejaskan kehidupan bagi suami isteri serta anak yang bakal lahir daripada hasil perkahwinan mereka. Islam sangat menitik beratkan berkaitan dengan urusan pernikahan. Setiap individu wajib mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memelihara maqasid syariah. Sesuatu pengesahan bukan hanya untuk syarat sahaja tetapi ialah mesti mengikut undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pasangan yang akan berkahwin itu terhindar daripada isu-isu yang akan timbul akibat perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang dan menghindari daripada menerima hukuman-hukuman disebabkan oleh tidak mengikut undang-undang tersebut. Isu berkaitan dengan nikah fasik ini dapat dibendung jika setiap pasangan mempunyai pemikiran yang sangat matang dengan melaksanakan perkahwinan mereka mengikut prosedur dan undang-undang yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Nikah fasik ini memberi kesan ataupun meninggalkan kesan yang sangat buruk untuk kita yang tinggal sebagai masyarakat. Walaupun prosedur dan undang-undang untuk perkahwinan ini telah diperuntukkan, tetap ada segelintir masyarakat yang melaksanakan perbuatan yang terlarang ini.